17,045 kes baru COVID-19. Gila lah. 25 Julai 2021 semalam. Lockdown dah. Dah berapa bulan dah lockdown. Vaksin dah ramai dah vaksin. Tapi kes lagi teruk daripada sebelum vaksin dengan sebelum lockdown. So apa kesudahannya? Mewakili kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha, hilangkan sentak. Halo. Okey, terima kasih kepada yang menonton video ini dan channel Azhan Rani ini. Aku ucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada yang setia menunggu video-video aku, yang dah like, share, and komen, yang dah subscribe dan yang baru menonton, baru follow. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng ting-ting supaya aku tahu kehadiran korang di sini. So korang sentiasa memberikan semangat kepada aku. Okey, topik hari ini tentang derma darah. Okey, mari kita menderma darah. Kita pergi derma darah. Derma darah. 600 beg darah diperlukan setiap hari, terutamanya di Lembah Kelang. Tapi dalam utusan Malaysia Online semalam, kalau kita bukan semalam, 2 hari lepas, kalau kita cek, keadaan sangat kritikal. Hanya sekadar 150 ke 200 beg darah saja dapat dikumpul. Jadi setiap hari. Jadi ini agak kritikal. Dia akan menjadi defisit kepada stok bekalan darah negara. Jadi dekat sini peranan kita, kita yang sihat-sihat ni, pergilah menderma darah. Stok sekarang ni kalau kita tengok seminggu dua ni, kita punya stok ada agak menurun. Kita tengok yang baru ni kita ada buat post, kita tunjukkan stok darah A, perut darah B ada rendah. Kalau O dia memang nampak paling rendah lah buat masa ni. So minta semua untuk datang segeralah untuk membantu kita untuk meningkatkan balik bekalan darah kita. Mengapa aku nak derma darah? Okey, antara sebab yang aku nak menderma darah ni, apabila aku dah tahu kebaikan menderma darah ni. Menderma darah ni, dia mencabar diri aku untuk mengamalkan dan meneruskan gaya hidup sihat. Sel darah merah, langkah kehidupan dia ataupun lifespan dia hanya 120 hari. Kemudian dia akan degenerate dan mati terus. Dia akan lupus. Kemudian ada sel-sel yang wajib untuk mengeluarkan sel yang mati, so that kita sentiasa dapat sel darah baru. Bone marrow kita, tulang sumsum kita akan produce sel darah yang baru setiap 120 hari. Tugas sel darah merah ni adalah untuk memastikan oksigen carrying capacity, iaitu setiap organ dalam badan kita perlukan oksigen. Dan tugas sel darah merah ni adalah untuk membantu mengangkut oksigen kepada organ-organ kita. Jadi bayangkan, kalau sel darah merah lifespan dia 120 hari, semakin lama dia semakin tua, dia tak boleh mengangkat berat. Saya bagi sebagai ibarat angkat berat. Jadi oksigen yang dia boleh angkat tu akan berkurangan. Daripada 100% kapasiti dia akan berkurangan semakin lama, semakin berusia. Sel darah merah tu semakin kurang dia boleh angkat kebanyakan oksigen tu. Jadi bila kita menderma darah, kita dengan tak sedar, kita selalu memperbaharui ataupun memastikan tulang sumsum sentiasa membuat produksi untuk sel darah baru. Jadi oksigen carrying capacity dalam badan kita akan sentiasa ada dalam tahap 90 hingga 100%. Untuk menderma darah ni, satu, kita paling utama kita dapat selamatkan nyawa lah. So kita tahu siapa yang kita dapat selamatkan, kita punya kawan, keluarga, jiran ke yang sakit, yang dapat darah kita tu. So yang kedua, lepas kita derma tu, kita akan ada satu perasaan, kita rasa bangga kita dapat selamatkan nyawa orang tu. Dan yang ketiga, bila kita derma darah ni, kita akan berasa lagi sihat lah. Sebab bila kita derma darah, kita akan hasilkan balik darah baru. So darah tu akan rasa lagi segar, lagi fresh. Respon sebelum ni agak menggalakkan, tapi mungkin disebabkan situasi COVID sekarang ni kan, ada yang takut untuk datang. Tapi kita nak maklumkan lah, bagaimanapun situasi, kita punya stok darah tu memang kena diparas selamat.
untuk memastikan kita punya pesakit dapat darah lah. Yang memang setiap hari diorang minta darah. Alhamdulillah, nak bagi tahu hari ni adalah hari yang ke-43 aku menerima darah. InsyaAllah. So semoga dipermudahkan pada hari ni. Yang penting, kalau sesiapa yang nak pergi derma darah, kalau sebelum derma darah tu, kalau boleh breakfast dulu. Bukan kalau boleh, mesti breakfast dulu. Jangan biarkan perut lapar. Dan juga tidur kena lebih dari 6 jam. Kurang-kurangnya pun 6 jam minimum. Pastikan sihat. Dan dalam keadaan musim COVID ni, kita kena double prepare lagi badan kita. Jangan ada close contact dan jangan ada gejala-gejala yang boleh menyebabkan kita ni berisiko untuk COVID-19. Kerana bila kita nak menerima darah, kita kena pastikan kita sihat supaya darah kita yang orang akan gunakan tu nanti pun akan selamat. Tapi jangan risau. Di pusat derma darah nanti, bila kita pergi, kita akan disaring semula. Walaupun kau dah 100 kali derma darah sekalipun, setiap kali kau akan disaring juga. Akan dicek dulu hemoglobin kita first kali. Kemudian kita akan menjawab beberapa soalan-soalan yang rutin, seperti soalan berkenaan dengan kesihatan. Macam kita nak pergi ambil vaksin juga, kita kena jawab. Tapi yang ni lagi detail. Dan juga soalan-soalan tentang soalan peribadi, tentang gaya hidup. Adakah anda ni seorang alkoholik, pernah ambil dadah ke, ataupun mengamalkan seks bebas ke. Dan kita akan ditemuduga oleh doktor yang bertugas setiap kali secara one to one. Dan kita akan ditanya semua itu. Dan kita akan dicek juga dari segi suhu, tekanan darah dan sebagainya. Dan jika betul-betul sihat, baru kita boleh menderma darah. Nampak? Ini sebabnya kenapa aku suka derma darah. Musim PKP, musim lockdown ni, boleh ke menderma darah? Ini soalan-soalan yang selalu aku dengar. Okey, tak ada masalah untuk penderma darah, asalkan kau mesti dulu mendapatkan slip kebenaran, temujanji. Boleh cek di laman web PDN ataupun Pusat Darah Negara. Okey, tolong cek www.pdn.government.my ke. Kau Google je lah, senang. Okey, aku selalu pergi kat situ. Dan sesiapa yang nak pergi, aku selalu bagi tahu, pergi cek dekat laman web negara. Kita akan boleh tahu macam mana perkembangan sekarang ni, darah kurang apa ke, bekalan darah macam mana. Dan sentiasa darah tak pernah tidur. Itu tagline Pusat Darah Negara, tak pernah tidur. Sentiasa ada, walaupun hari raya mereka akan perlukan darah sebab ramai yang akan menantikan darah kita. Jadi dekat sana simple aja, dekat laman web tu dia boleh masukkan number IC kau masukkan tarikh bila kau nak pergi dan ke pusat darah negara mana, ke pusat pendermaan darah mana yang kau nak pergi tu. So klik kat situ dan dalam tempoh tak sampai 10 minit dia akan jawab semula di email kau. Sebab kita akan masukkan email kita dekat situ kan. So simple. Walaupun harta dunia tak banyak mana, tapi aku percaya kesihatan lebih utama dari segalanya. Betul ke orang kata penderma darah ni adiwira darah? Betul. Memang semua penderma darah kami adalah adiwira darah kami. Sebab tanpa penderma-penderma darah ni, memang kami tak akan dapat apa-apa bekalan darah pun. Sebab kita semua faham, darah ni tak boleh dibuat daripada apa-apa produk pun. Dia datang daripada hasil pendermaan para penderma. Jadi kalau penderma tak datang menderma darah, kami tak akan ada darah untuk membantu pesakit kami yang memerlukannya. Jadi walaupun kami semua ni sekarang ni kita tengah menghadapi pandemik ni, pesakit-pesakit yang memang transfusion dependent masih memerlukan darah. Tak boleh putus bekalan memberi darah kepada pesakit-pesakit kami. Ini yang paling ramai nak tahu. Sakit ke derma darah? Untuk aku dah tak perlukan lagi bius sebab bukan nak belagak pun. Sebenarnya memang tak sakit. Staf-staf PDN ni semuanya yang terlatih dan pakar. Nampak je macam panjang jarum ni, tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Serius, bukan nak takutkan korang. Memang tak ada apa-apa. Relax dan benda tu sekejap saja. Alhamdulillah, selesai sudah menderma darah untuk hari ni. Tak lagi boleh buka. Dan terima kasih kepada PDN sebab bagi ni ni boleh tampal kat kereta. First time aku dapat. Mungkin kalau korang datang dalam minggu ni boleh dapat lagi ni. So boleh tampal kat kereta, saya adalah penderma darah dan kamu juga adalah penderma darah.
boleh juga kan. So datang. Yang tak pernah derma darah boleh datang derma darah. Jadi Dr. Tin dengan Dr. Shifa pun dah bagi tahu kebaikan dia dan macam mana nak derma darah, tak ada halangan tentang PKP. Dan kita tengok tadi frontliner PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia yang datang hari ni menderma darah. Baik, kita selalu cakap kita kesian tengok diorang, kita menghargai tugas-tugas diorang, menjaga kita. Ada kalau di SJR tu satu shift 8 jam berdiri, berpanas, berhujan, ribut, petir bagai nak jaga kita ni. Kenapa kita yang duduk tak buat apa-apa kat rumah ni? Macam aku kan, kerja dah tak boleh kan, nak tunggu PKP tu habis, lockdown ni habis, tak tahulah sampai bila kan. Jadi apa salahnya kita buat ramai datang ke PDN ni kan. Tak susah mana pun, sekejap je pun, makan dia bagi kan. Tapi bukan sebab nak makan, sebab kita nak bantu orang. Daripada kita tak ada buat apa-apa. So kita jalankan, kita biarkan diri kita ni berfungsi seketika, daripada duduk diam kat rumah semak dengan tengok angka-angka COVID yang naik ni kan. Nak tak nak anggota frontliner kena kerja. Kita bagi dia relax sikit, bagi dia tumpukan kerja frontliner, dan kita yang ada ni tampung pula kekurangan seperti bekalan darah ni. Itulah paparan aku untuk kali ni tentang menderma darah. Okay, so aku gunakan medium channel aku ni untuk menyeru kepada semua yang budiman-budiman, yang berhati mulia dekat luar sana tu, yang tengok video ni, tolong turun menderma darah. Okay, yang duduk jauh daripada Kuala Lumpur boleh check pusat darah negara ada je di mana-mana, semua negeri pun ada. So just check, rajin-rajin buka laman web, rajin-rajin klik laman web tu, baca. Ada Facebook Pusat Darah Negara, ada Instagram Pusat Darah Negara, ada number Pusat Darah Negara yang korang boleh kontak, tanya apa benda yang tak faham, siapa yang layak. Yang penting kalau layak, pergilah menderma darah sementara tengah sihat ni. Dan yang mungkin yang tidak berkelayakan menderma darah, mungkin kena faktor kesihatan, hemoglobin rendah, boleh mainkan peranan untuk mempromot atau mewar-warkan tentang menderma darah ni. Okey, kita galakkan orang lain pun itu dah cukup membantu, daripada kita cakap alamak sedih lah tak boleh derma darah lagi dah, dulu boleh sekarang tak boleh. Tak apa, jangan sedih. Simpan kesedihan tu, tukar kepada bantuan apa yang kita boleh bagi. Dan yang nak datang berkumpulan, kalau nak datang secara berkumpulan boleh, tapi kami minta tolong hubungi dulu kami. Kami akan buat arrangement supaya datang berkumpulan pun kami akan buat appointment. Kami akan agihkan berapa orang yang boleh datang pada satu masa, supaya kita boleh maintain social distancing, kita boleh jaga SOP. Jadi kita boleh menguruskan begitu. Hari ini kita ada rakan-rakan frontliner seperti saya cakap tadi, PDRM. Mereka pun datang berkumpulan. Untuk pendermaan hari ini adalah 50 orang target. Tapi bukan semua 50 orang akan datang pada satu masa. Kita akan spread the donation supaya kita memastikan SOP kita pun dijaga dan semua penderma yang datang pun selamat. Hari ini kita mudahkan urusan orang lain. Aku sentiasa percaya pada kata-kata itu. Dan aku yakin nikmat kesihatan yang ada pada kita hari ini adalah pinjaman, dan pastinya ada bahagian dari pinjaman itu untuk kita kongsikan pada mereka yang memerlukan. Nikmat kesihatan itu juga bukanlah tiket untuk kita terus merasa bongkak, angkuh, dan mungkin juga adalah ujian untuk melihat sejauh mana kita menghargai kesihatan yang telah diberikan. Dah macam rancangan Nona pula. So, pendek cerita, dah faham, tolong pergi derma darah pada yang mampu. Dan terima kasih kepada staf-staf PDN yang sangat baik dan mesra pada aku selama ini. So, jaga diri. Terima kasih kerana menonton. Muah sikit. Muah.